balam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah saya dan para hadirin sekalian. Saya, Najwa Farhanah binti Imran bernombor matrik A174995 akan membincangkan topik dasar kerajaan yang dijalankan bagi mengurangkan impak COVID-19. Penularan pandemik COVID-19 memberi cabaran baharu kepada kita semua, khususnya penjawat awam dalam melaksanakan tugas bagi menjaga kebajikan rakyat di Malaysia. Tidak lupa juga kepada pihak kerajaan yang sangat prihatin terhadap nasib masyarakat dan bertungkus lumus dalam melakukan perbincangan untuk mengeluarkan dasar-dasar yang dapat memberikan manfaat kepada rakyat dan secara tidak langsung akan merancakkan kembali pertumbuhan ekonomi negara kita. Seperti yang kita ketahui, ramai rakyat yang telah kehilangan pekerjaan dan banyak perniagaan kecil terpaksa ditutup kerana tidak mampu untuk menanggung kos serta perniagaan sepanjang tempoh PKP yang lalu. Kerajaan juga telah menjalankan pelbagai inisiatif atau dasar bagi membantu rakyat dan bagi memastikan aktiviti ekonomi pulih seperti sedia kala. Antara bantuan yang telah diberikan adalah pakej rangsangan ekonomi. Kerajaan telah memperuntukkan dana sebanyak RM20 bilion pada Februari 2020. Rakyat juga menikmati pelbagai bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Jumlah dana pakej ini juga menelan belanja sebanyak RM250 bilion. Walaupun pelbagai dasar kerajaan telah dijalankan pada tahun 2020 dan 2021, masyarakat masih lagi mengalami tekanan kewangan sehingga kini. Dalam Belanjawan 2022 yang diumumkan pada Oktober yang lalu, kerajaan juga mengumumkan pelbagai inisiatif baharu untuk terus membantu masyarakat dan negara dari segi pelbagai aspek seiring dengan unjuran KDNK yang dijangka akan meningkat pada kadar 14.3%. Seterusnya, penularan wabak COVID-19 juga telah memberi kesan kepada perniagaan terutamanya di kalangan perusahaan kecil dan sederhana sehinggakan terpaksa memberhentikan pekerja kerana mengalami kekangan kewangan. Bagi menyelesaikan isu ini, kerajaan telah mewujudkan program subsidi upah kepada majikan yang terjejas untuk menanggung gaji pekerja dan memperkemaskan kembali aliran tunai perniagaan yang terjejas semenjak pandemik COVID-19. Kerajaan akan menampung sehingga 500 orang pekerja bagi setiap majikan dengan kadar sebanyak RM600 setiap pekerja selama 4 bulan. Malah, terdapat peniaga yang memohon PSU daripada peringkat 1 sehingga 4 kerana bantuan ini dapat menjamin kelangsungan perniagaan mereka. Belanjawan 2022 yang telah dibentangkan pada Oktober yang lalu juga banyak memperuntukkan dana bagi membantu rakyat pada pasca pandemik. Umum juga mengetahui bahawa gelombang ketiga wabak COVID-19 telah mengakibatkan kes harian melebihi 24,000 dan lebih menyedihkan apabila lebih 28,000 orang ahli keluarga di Malaysia telah terkorban. Pelbagai pakej bantuan telah diberikan dengan jumlah keseluruhan RM530 bilion di mana ia merupakan perbelanjaan terbesar berbanding sebelum ini. Ini adalah bagi memastikan rakyat mempunyai makanan untuk terhidang, mempertahankan perniagaan dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan pada masa hadapan. Antara inisiatif yang diberikan adalah bantuan tunai langsung dan kebajikan iaitu di bawah strategi memulih kehidupan dan mata pencarian. Inisiatif ini merupakan bantuan tunai langsung yang ditambah baik iaitu dengan memperkenalkan bantuan keluarga Malaysia. Pembaharuan ini dilakukan bagi memastikan bantuan sampai ke tangan keluarga yang layak. Bantuan RM2,000 akan diberikan kepada isi rumah yang mempunyai 3 orang anak atau lebih dengan pendapatan kurang daripada RM2,500 sebulan. Pemberian bantuan ini merupakan peningkatan berbanding RM1,800 iaitu kadar tertinggi di bawah bantuan prihatin rakyat sebelum ini. Pihak kerajaan juga ambil maklum bahawa pandemik ini telah menyebabkan kadar pengangguran di negara kita meningkat. Hal ini kerana kadar pengangguran pada Mei 2020 telah meningkat sehingga 5.3% iaitu di atas paras normal.
Walaupun kadar pengangguran semakin berkurang sehingga 4.6% pada Ogos 2021, hampir 750,000 rakyat Malaysia sebenarnya masih menganggur. Oleh itu, kerajaan telah menyediakan inisiatif menjana dan mengekalkan pekerjaan. Di bawah inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia, kerajaan menjamin penyediaan 600,000 peluang pekerjaan dengan peruntukan berjumlah RM4.8 bilion. Selain itu, inisiatif Malaysia Short Term Employment Program atau MyStep akan diteruskan dengan menawarkan 80,000 peluang pekerjaan secara kontrak, merangkumi 50,000 pekerjaan dalam sektor awam dan 30,000 pekerjaan dalam syarikat berkaitan kerajaan mulai Januari 2022. Secara konklusinya, bantuan atau inisiatif yang diberi diharapkan dapat membantu untuk meringankan beban rakyat dan dapat disampaikan kepada golongan yang sepatutnya kerana sehingga masa kini, rakyat masih hidup dalam keperitan berikutan PKP yang berpanjangan. Sebagai masyarakat yang bijak, kita seharusnya sentiasa mengamalkan penjarakan sosial bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 kerana mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Harus juga diingatkan supaya bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan sebaiknya seperti untuk keperluan diri atau sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Bantuan dan inisiatif ini adalah perisai pelindung keluarga kita. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.